Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua student pelajar baru Pusat Asasi yang akan masuk ke UiTM Campus Dingkil bagi sesi Julai 20 tahun 2020. Sebelum itu, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada anda semua. Saya Dr. Masyitah binti Muhammad Luqman, seorang pegawai perubatan yang bertugas di unit kesihatan UiTM Campus Dingkil. Pada hari ini, saya akan memberikan taklimat berkenaan taklimat kesihatan, apakah manfaat dan benefit yang pelajar UiTM dapat setelah mereka menjadi pelajar di UiTM. Okay, untuk pengetahuan semua, pelajar UiTM yang telah mendaftar layak untuk mengguna pakai di bawah skim perkhidmatan kesihatan pelajar. Okay, skim ini merupakan satu perkhidmatan kemudahan perubatan dan pergigian untuk semua pelajar sepanjang mereka berada ataupun sepanjang mereka belajar di UiTM. Jadi kemudahan ini sebenarnya meliputi di seluruh kampus cawangan negeri. Jadi antara kemudahan-kemudahan lainnya adalah mereka juga boleh mendapatkan perkhidmatan daripada klinik kesihatan kerajaan ataupun hospital kerajaan di seluruh Malaysia, termasuk hospital universiti. Sekiranya pelajar tidak dapat dirawat di unit kesihatan UiTM, kebiasaannya kita akan rujuk mereka ke hospital atau klinik untuk rawatan yang lebih lanjut. Jadi anda tidak perlu risau, anda boleh layak untuk mendapatkan perkhidmatan perubatan di setiap unit kesihatan UiTM campus, yang mana kos rawatan ini ditanggung sepenuhnya oleh universiti. Untuk makluman student semua, skim ini adalah wajib dan juga wajib untuk anda semua membayar skim perkhidmatan kesihatan ini pada setiap kali semester. Untuk pelajar peringkat sijil asasi, diploma dan ijazah, yurannya sekadar RM40 per semester. Jadi untuk pengetahuan anda, yuran ini sebenarnya telah termasuk dalam yuran pengajian yang telah anda bayar semasa anda klik setuju terima, dan bayaran ini perlulah terus kepada pihak bendahari universiti. Okey, apakah perkhidmatan-perkhidmatan yang meliputi yang dirangkum ataupun yang diliputi di bawah skim ini? Pertama adalah rawatan pesakit luar ataupun kita panggil outpatient lah. Jadi kat sini sekiranya anda demam, batuk, sesama ataupun apa-apa masalah lah, masalah berkaitan dengan kulit, masalah berkaitan dengan paru-paru ataupun bahagian abdomen, anda boleh datang mendapatkan rawatan di unit kesihatan. Untuk mendapatkan rawatan tersebut, anda perlu bawa kad pelajar ataupun tunjukkan kad pelajar semasa mendaftar. Selain daripada itu, kita juga menyediakan rawatan kecemasan, contohnya kes-kes seperti asma attack, susah nafas, allergy reaction, accident, pengsan, sawan dan sebagainya. Jadi sekiranya tiba-tiba anda di dalam kampus didapati ada dalam keadaan situasi kecemasan, anda boleh dapatkan rawatan di unit kesihatan ataupun terus ke kami untuk kita memberi rawatan yang sebaiknya. Okey, untuk makluman, kes ini hanya meliputi pada waktu pejabat sahaja. Sekiranya di luar waktu pejabat ataupun cuti am, kes kecemasan ini akan diuruskan oleh pegawai pembangunan pelajar ataupun kita panggil Staff Resident College SRK. Okay. Sekiranya kes kecemasan ini tidak dapat kita uruskan
ataupun dia memerlukan rawatan lanjut, kita akan hantar ke hospital terdekat. Untuk dengkel, sekiranya selepas ini anda dah daftar masuk ke college, kes-kes kita kebiasaannya kita rujuk ke Hospital Putrajaya ataupun Hospital Serdang. Untuk semua kes kecemasan ini, anda juga boleh memohon ataupun mengguna pakai ambulans yang disediakan oleh unit kesihatan. Okey, yang seterusnya adalah kemudahan makmal. Di unit kesihatan kita boleh melakukan ujian air kencing, ujian darah seperti full blood count. Biasanya ujian darah ini kita nak tengok pada kita nak suspect lah, kita nak identify kes-kes seperti jangkitan kuman, denggi dan sebagainya lah. Kita juga ada buat ujian denggi combo test untuk confirmkan sama ada denggi ataupun tidak. Selain daripada itu, kita akan rujuklah ke klinik ataupun hospital. Kalau untuk rujukan-rujukan ni, biasanya kami akan rujuk sama ada di klinik kesihatan Dengkil ataupun klinik kesihatan Putrajaya. Okey, seterusnya di unit kesihatan kita juga ada prosedur rawatan. Prosedur rawatan ni meliputi cucian luka, balutan bandage, injection. Sekiranya ada dalam keadaan kesakitan yang teramat sangat, kita boleh bagi painkiller injection, kita bagi nebulizer untuk asthma attack, dan basic emergency pun disediakan di unit kesihatan kita. Manakala untuk rawatan pergigian, untuk makluman, di UiTM perkhidmatan ini hanya disediakan di Pusat Kesihatan Shah Alam sahaja. Di cawangan masih belum ada lagi. Jadi kebiasaannya kami akan rujuklah ke hospital, ke klinik ataupun hospital kerajaan di Putrajaya. Okey, sekiranya anda datang mendapatkan rawatan dan kita dapati kes-kes anda ni perlu rujukan ke pakar, so kami akan rujuklah ke hospital dan kita akan keluarkan satu surat untuk anda dapatkan appointment, ataupun sekiranya kes emergency kita akan refer teruslah ke hospital kerajaan yang terdekat. Sekiranya anda nak rujuk ke hospital-hospital berdekatan dengan rumah pun tak ada masalah, kita akan keluarkan surat juga ya. Okey, seterusnya apa lagi yang akan student UiTM dapat adalah kemudahan kelayakan ward. Untuk makluman, dekat dalam unit kesihatan kita pun ada ward sementara ataupun kita panggil sick bay lah. So kalau sekiranya pesakit didapati demam terlalu tinggi, dehydrated, cerit berak yang agak teruk, kita akan bagi drip dekat dalam kita punya ward sementara kita, dan kita akan observe. Sekiranya keadaan stable, kita akan bagi balik dan bagi rawatan ubat-ubatan yang sesuai, dan sekiranya keadaan tidak nampak ada perubahan, kita akan rujuk ke hospital. Kalau kes-kes yang memerlukan kemasukan hospital pun layaklah untuk ke hospital kerajaan, layak untuk ward kelas kedua ataupun yang lebih rendah. Manakala untuk Hospital Putrajaya, sebab Hospital Putrajaya ni merupakan hospital first class, jadi layak untuk ward kelas 1 4 katil. Okey, bagi rujukan ke hospital, biasanya kita akan keluarkan satu surat akuan kemudahan rawatan, ataupun biasanya kita panggil guarantee letter. So guarantee letter ni, sekiranya anda perlu buat operation ataupun perlu masuk ward, kita akan keluarkan surat ini lah. Jadi student boleh datang hadir ke unit kesihatan untuk dapatkan GL sebelum anda dapatkan rawatan ke hospital tersebut. Dan GL ini mohon dapatkan dalam tempoh waktu pejabat sahaja, dan sah laku GL adalah 1 bulan daripada tarikh yang dikeluarkan. Sebagai contoh, sekiranya anda appointment pada sekitar 15 Julai, jadi anda boleh datang pada minggu pertama, minggu kedua Julai itu untuk dapatkan GL lebih awal.
Okey, bagaimana pula tanggungan kos rawatan sekiranya masuk ke hospital? Jadi jangan risau, jangan bimbang. UiTM, student UiTM layak untuk ditanggung. UiTM akan tanggung kos tersebut sebanyak 5,000 sehingga 5,000 untuk 1 tahun pengajian. Sebab asasi ni satu tahun, jadi kelayakan anda adalah sehingga 5,000. Sekiranya selepas ini anda ada masuk ke UiTM lain untuk diploma ataupun degree, kelayakannya sehingga 15,000 untuk 3 tahun pengajian ataupun lebih. Kos-kos yang kita tanggung ini termasuklah bayaran pendaftaran, pemeriksaan makmal, X-ray, rawatan ubat-ubatan, pembedahan dan pembayaran katil wad. Okey. Sekiranya lah anda berada di rumah ataupun masa tu cuti semester, dan anda perlu masuk ke hospital dengan kadar segera, jadi anda boleh juga untuk mendahulukan bayaran kos rawatan hospital. Jadi tidak ada masalah, anda boleh buat bayaran dahulu, dan selepas itu pelajar bolehlah tuntut semula daripada UiTM dengan mengemukakan sirit rasmi asal unit kepada unit kesihatan supaya kita boleh buat bayaran pemulangan. Yang ini anda boleh rujuk terus kepada unit kesihatan untuk make sure kan dokumen mana yang perlu supaya kita boleh melaksanakan prosedur pemulangan. Okey. Seterusnya untuk berkenaan sijil cuti sakit, kita pegawai perubatan boleh mengeluarkan sijil cuti sakit kepada yang layak. Yang layak ni maksudnya yang betul-betul tidak sihat. Sekiranya anda ada menerima sijil cuti sakit daripada pihak swasta ataupun klinik swasta, itu tidak perlu disahkan oleh pegawai perubatan universiti. Ini kerana pegawai perubatan di swasta pun sama tarafnya, ataupun kesemua pegawai perubatan di Malaysia adalah register di bawah KKM. Jadi tidak perlu untuk kita sahkan sijil cuti sakit tersebut. Anda boleh terus kemukakan kepada pensyarah ataupun bahagian akademik lah. Manakala untuk semasa peperiksaan, peraturan cuti sakit ini hendaklah anda patuhi kepada peraturan akademik sahaja. Okey. Ni banyak isu ataupun pelajar yang datang, mereka nak cuti sakit, nak MC, tapi mereka tidaklah benar-benar sakit, baru rasa nak demam, batuk sikit, sesema sikit, tak dapat tidur. Kita benda-benda macam ni kita akan bagi rawatan ubat-ubatan dulu. Pastikan anda dapatkan rehat yang cukup. Sekiranya suhu badan tinggi, dan baru kita keluarkan sijil cuti sakit. Dan perlu diingatkan juga, kita dapati student selalu menangguhkan mendapatkan rawatan sehingga larut malam ataupun awal pagi untuk kes-kes yang bukan kecemasan. Jadi kita mohon kepada pelajar, sekiranya anda sakit, tidak sihat atau baru rasa nak demam, datang ke unit kesihatan. Dan sekiranya anda tidak layak untuk dapatkan sijil cuti sakit, kita boleh keluarkan slip kehadiran ataupun time slip untuk sela waktu yang tertentu sahaja. Dan kalau boleh janganlah malam-malam ketuk pintu SRK sebab demam yang sudah beberapa hari, tapi malam-malam baru nak meminta bantuan. Jadi kita minta student, pelajar semua datang segera, dapatkan awal. Klinik kesihatan buka daripada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang sepanjang hari Isnin hingga hari Jumaat. Jadi tidak ada alasan untuk anda untuk tidak dapatkan rawatan. Lagi satu, ada pelajar juga mengatakan yang mereka
perlu hadir kuliah ke, tak sempat sebab sibuk, jadi tidak ada masalah juga, kerana kita boleh mengeluarkan time slip lah macam saya katakan tadi, dan sekiranya anda betul-betul tidak sihat, kita memang akan keluarkan cuti sakit. InsyaAllah jangan bimbang, kita merawat dengan sepatutnya, dengan yang selayaknya, Okey. Seterusnya saya ingin memaklumkan kepada anda semua, ada beberapa prosedur atau perawatan yang tidak ditanggung oleh universiti. Antaranya adalah rawatan di hospital swasta. Segala rawatan di hospital swasta adalah tidak ditanggung. Ini kemungkinan mungkin anda ada insurans ke apa, ataupun insurans daripada ibu bapa, anda boleh menggunakan kemudahan tersebut. Selain daripada itu, rawatan berkaitan kosmetik tidak ditanggung. Suntikan imunisasi sama ada tujuan untuk vaksinasi biasa sebelum keluar negara ke, ataupun semasa wabak, kecuali ATT. Adakah anda tahu apa itu ATT? Siapa pernah dengar? Okey, ATT ni untuk pengetahuannya, biasa kita bagi untuk pesakit-pesakit yang mengalami kecederaan luka yang teruk lah. Contohnya luka aksiden, luka tercucuk paku berkarat, ataupun luka yang kotor. Keadaan luka yang kotor tu biasa kita akan bagi ATT lah untuk mengelakkan kancing gigi. Seterusnya, rawatan tidak ditanggung adalah medical check-up, pemeriksaan perubatan, kes-kes berkaitan mengandung dan melahirkan anak, berkaitan dengan kes berkaitan dengan peralatan untuk pencegahan kehamilan ataupun kemandulan, peralatan bantuan ataupun anggota palsu, sekiranya aksiden dan memerlukan anggota palsu yang perlu dibayar, yang ini pun tidak ditanggung. Apa-apa kes berkaitan rawatan tradisional, homeopati alternatif pun tidak ditanggung. Rawatan ortodontik biasanya yang berkenaan dengan penggunaan braces, ataupun rawatan di luar negara. Okey, apa itu kes-kes kecemasan? Kita nak memberi sedikit pengetahuan kepada pelajar semua untuk mengenal pasti apakah itu kes-kes yang contoh-contoh kes berkaitan kecemasan. Contohnya seperti anda lihat di dalam slide tersebut. Okey, contohnya aksiden ataupun pengsan. Aksiden ini memang biasa untuk pelajar-pelajar remaja lah. Anda semua dalam kategori remaja, awal remaja, awal dewasa, biasa menghadapi depression, ataupun bukan depression, lebih kepada drug overdose. Telan Panadol banyak-banyak, telan ubat tahan sakit banyak-banyak. Kadang-kadang disebabkan oleh putus cinta ataupun kecewa, masalah dengan kawan-kawan. Kita mohon anda semua, sekiranya ada masalah berkaitan dengan kesihatan mental ataupun emosi, segera dapatkan rawatan, dan kita ada kaunselor. You juga boleh dapatkan rawatan ke unit kesihatan. Kita tidak mahu ada pelajar kita terlibat dengan masalah begini dan kita cuba elakkan. Okey, selain daripada itu, luka abrasion, yang berdarah. Yang ni, tangan ni kenapa ni? Yang ni kita tengok tangannya bengkok, maksudnya ada kepatahan, tulangnya patah ataupun kita panggil close fracture. Luka laceration, potongan kat sini, open wound lah kita panggil. Allergic reaction, kenapa tu? Mulut dia bengkak, muka dia bengkak, mata dia bengkak, semua allergic reaction ni adalah emergency case. Datang, kita akan bagi injection untuk kurangkan alahan. Dan kadang-kadang dia boleh jadi keadaan teruk, boleh menyebabkan pernafasan terhenti dan sebagainya. Yang ni kita perlu rujuk ke hospital dengan keadaan segera. Suhu badan yang terlampau tinggi, luka bleeding, open wound bleeding yang berterusan, sakit dada, sama ada asma ataupun kemungkinan serangan jantung yang teruk, susah nafas, segera kena datang. Dan juga pengsan, tidak sedarkan diri secara tiba-tiba pun adalah satu kes kecemasan.
Okey, seterusnya, apakah itu kes bukan kecemasan? Kes bukan kecemasan ni kita minta anda dah boleh datang ke klinik kesihatan dalam tempoh waktu yang kita beroperasi. Contohnya kes berkaitan dengan sakit perut, gastrik, sakit mata, masalah kulit, masalah dalam telinga, celik-belik yang sederhana yang tidak keterlaluan, sakit perut, terseliur, sesama ataupun batuk dan juga sakit kepala. Yang ini anda tidak perlu untuk tunggu sehingga malam atau sampai meminta bantuan SRK. Anda boleh datang ke unit kesihatan untuk dapatkan rawatan dalam tempoh waktu pejabat. Okey, banyak kali saya mention berkenaan dengan waktu operasi. Jadi anda perlu maklum bila untuk datang dapatkan rawatan, iaitu pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Waktu rehat kita 1 petang hingga 2 petang pada Isnin Khamis. Untuk hari Jumaat pula 8 pagi hingga 5 petang. Waktu rehat kita pada 12 suku hingga 2.45. Sabtu, Ahad dan cuti am kita akan tutup. Okey. Seterusnya saya ingin memaklumkan apakah hak universiti terhadap pelajar. Jadi untuk pelajar semua, universiti berhak untuk menyemak dan mengesahkan status kesihatan pelajar. Sekiranya kita dapati ada keraguan kepada status pelajar, kita boleh meminta calon untuk menjalani semula pemeriksaan dan membuat pengesahan yang baru. Sekiranya kita dapati pelajar terlibat dengan dadah, secara automatik akan digugurkan daripada universiti. Yang ini saya pelajar telah melakukan deklarasi. Sepatutnya anda semua sudah melakukan deklarasi kesihatan semasa anda klik setuju terima. Jadi saya harap anda telah memasukkan informasi ataupun memberi pemakluman sekiranya anda sihat ataupun tidak. Sekiranya ada penyakit, beritahu apakah nama penyakit anda, di manakah apakah bentuk rawatan dan juga di manakah anda dapatkan rawatan itu secara ringkasan sahaja, supaya kita boleh identify, mengenal pasti pelajar-pelajar yang berisiko tinggi dan yang mungkin memerlukan pemerhatian daripada pihak kesihatan. Dan anda juga boleh maklumkan kepada terus pada unit kesihatan juga sekiranya anda perlu pemantauan yang lebih teliti daripada kesihatan. Okey. Untuk pemeriksaan kesihatan, semua pelajar UiTM adalah wajib untuk menjalani pemeriksaan medical check-up. Yang seperti saya katakan tadi, bayaran medical check-up ini tidak ditanggung oleh universiti. Malah student juga tidak boleh menuntut sebarang bayaran ataupun memohon pengecualian medical check-up. Okey, ini adalah terma asas basic bagi semua pelajar yang masuk ke UiTM. Walau bagaimanapun, sejak ada isu berkaitan dengan COVID-19 which is unprecedented isu pandemik COVID-19 yang tidak kita jangkakan ini, kita telah pihak UiTM telah menyimak semula untuk berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesihatan. Jadi UiTM telah menetapkan bahawa pelajar hanya perlu menjalani pemeriksaan kesihatan selepas pandemik COVID-19 di Malaysia ini diisytiharkan tamat. Bila kita tunggulah pemakluman rasmi daripada kerajaan Malaysia yang mengatakan pandemik COVID-19 Malaysia tamat. So selepas pengumuman tu diumumkan, sama ada mungkin oleh Perdana Menteri ataupun pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun MKN, jadi selepas itu barulah anda perlu menjalani pemeriksaan kesihatan. Okey, di mana anda boleh melakukan pemeriksaan kesihatan ini? So, anda boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan kerajaan ataupun klinik kesihatan swasta dengan tanggungan sendiri. Di UiTM kita tidak melakukan pemeriksaan kesihatan semasa tempoh pandemik COVID-19. Okey, anda perlu mencetak borang C seperti di dalam link pendaftaran anda tu. Anda perlu klik di bahagian panduan pendaftaran. Dekat panduan pendaftaran tu anda perlu cetak
borang C tersebut, dan borang C perlulah dibawa ke klinik kesihatan yang tempat anda perlu melakukan pemeriksaan kesihatan untuk diisi oleh pegawai perubatan dan dicop dan ditanda tangan. Juga anda perlu melakukan X-ray dengan ujian air kencing. Setelah itu barulah borang C yang telah lengkap diisi barulah diserahkan ke bahagian fakulti masing-masing. Di sini pusat asasi anda perlu hantar ke bahagian hal ehwal akademik. So bila anda perlu hantar borang C tersebut sepanjang tempoh pengajian. Jadi kita memberi tempoh masa. Sebelum ini kebiasaannya kita minta pelajar untuk melaksanakan pemeriksaan kesihatan sebelum pendaftaran, tapi disebabkan isu pandemik COVID-19 kita memberi kelonggaran di situ, dan sekiranya ada perubahan saya mohon kepada semua pelajar untuk sentiasa alert dan prihatin terhadap pemakluman daripada semasa dan kesemasa daripada pihak universiti. Saya harap semua pelajar faham berkenaan dengan pemeriksaan kesihatan. Anda perlu menjalani pemeriksaan kesihatan hanya selepas pandemik COVID-19 ini diisytihar tamat. Jadi tidak perlu untuk anda buat dalam masa yang tempoh masa segera, dalam tempoh masa terdekat ini. Okey, nampaknya saya dah di penghujung. Saya mohon student semua untuk save nombor penting ini di dalam handphone anda masing-masing. Anda boleh menghubungi kaunter unit kesihatan seperti yang ditertera untuk sebarang masalah ataupun sebarang pertanyaan lanjut. Kami sedia untuk membantu anda. Jadi oleh itu saya ingin menamatkan taklimat kali ini. Terima kasih atas segala perhatian anda untuk mendengar taklimat daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.